Bila kita fikir tu, kita akan rasa macam, wah, apa akan jadi dekat dia kan? Bila kami, especially kalau saya tak ada, kalau suami saya dah tak ada juga kan. Jadi macam jika ditakdirkan memang masa depan dia nanti saya tak bersama dia, saya serah sebulat-bulat dekat Allah. Dilahirkan bersaiz kecil dengan berat badan hanya 1.82 kg, pasangan ini tidak menduga anak bongsu mereka, Mawadah Mahyudin, mengidap sindrom Wolff-Herschel. Meskipun diuji, keluarga ini tetap bersyukur kerana dikelilingi keluarga dan persekitaran yang positif. Sebenarnya Mawadah dilahirkan di England, di United Kingdom pada 4 Disember 2009. Masa tu saya dengan anak-anak ikut suami untuk menyambung pelajaran PhD dia di University of Leicester. Jadi Mawadah dilahirkan di sana. Alhamdulillah, saya rasa itu satu blessing jugalah, satu hikmah dia bila dilahirkan di UK dengan sistem kesihatan dia yang begitu sistematik tu. Dalam umur dia 45 hari, tak salah saya. 45 hari. Mawadah tiba-tiba je macam menangis semua kan. Jadi mula-mula memang kita tak tahu apa sebab dia. Bila kita pergi ke hospital, rupa-rupanya Mawadah ada lubang pada dia punya diaphragm. Disebab yang itulah Mawadah terpaksa dilakukan satu operation jugalah kat sana dekat UK. Jadi itulah first operation yang Mawadah lalui, iaitu diaphragmatic hernia repair dia panggil. Bagi bapa Mawadah, dia tidak pernah menyangka bahawa sindrom yang dihidapi anaknya yang kini berusia 13 tahun adalah sejenis penyakit jarang jumpa. Jadi, tapi lepas dimaklumkan, lepas dia lahir sebulan, dia maklumkan kata, oh dia ada satu kromosom disorder kan. Jadi kita pun masa tu kita macam tak pernah dengar benda baru kan. Tapi kita start tanyalah doktor. Jadi kita tanya doktor bagaimana anak ni, kemudian kita tanya macam mana dia punya keadaan, apa akan jadi pada dia. So mula-mula tu memanglah macam terkejut lah, tetapi selepas macam kita dapat tengok dia punya proses pembesaran dia perlahan-lahan kita boleh terimalah keadaan dia dan nampak bahawa mungkin satu kebaikan juga pada Mawadah. Bila dia lahir dengan keadaan yang unik tu, ada sistem sokongan yang baik di sekeliling dia dan doktor-doktor yang boleh bantu dia lah. Jadi kita rasa macam kita tenanglah dan taklah rasa susah hati. Biarpun mengharungi pelbagai cabaran dalam membesarkan Mawadah, ibunya sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak istimewa ini. Tak boleh nak expect apa yang akan jadi selepas ini, especially bila kita diberitahu oleh doktor masa di awal umur dia tu yang anak you mungkin tak akan hidup lama. So macam kita mula-mula tu memang rasa macam okey, tak tahu nak react macam mana masa mula-mula tu. Dan cabaran-cabaran seterusnya cuma cabaran kita kena selalu ke hospital lah. Kalau dalam masa di awal umur Mawadah tu, kiranya saya rasa 5 tahun pertama tu memang kami sebulan 2-3 kali appointment lah di hospital dalam sebulan. Sebab dia terpaksa direferkan dengan doktor yang macam-macam lah, pakar kanak-kanak, pakar jantung, pakar neuro, sebab dia ada brain delay juga kan. Lepas tu gigi, sebab kira semua pakar-pakar lah kena jumpa. Walaupun balik ke Malaysia pun samalah. Jadi sebulan 2 kali, 3 kali appointment tu biasa dulu. Jadi hidup kami ni, cabaran dia adalah hospital je lah. Pasangan suami isteri ini perlu sentiasa memantau keadaan Mawadah, memandangkan dia sukar untuk bergerak sendiri tanpa bantuan. So malam kita buat tambahan terapi lah bagi dia berdiri ataupun bagi dia duduk atas wheelchair. Kalau wheelchair tu ada di rumah kita kan, sebab ada kita hantar ke tempat dia sekolah dia tu, tempat terapi dia tu. Tapi tambahan terapi sedikit lagi dalam sejam lebih, kemudian time dia tidur lah. Jadi rutin dia macam tu. Dan dia ada pengasuh lah juga yang sangat baik mengasuh dia.
boleh jagalah maksudnya dengan baik, bagi makan dan buat macam saya tadi lah, maksudnya mandikan dia, bagi makan, dah ready bila petang kita orang pergi ambil pukul 5 macam tu, 5.30. So rutin dia macam tu lah. Selain ibu bapa, tanggungjawab menjaga Mawadah turut digalas oleh abang sulungnya. Adik dia sekarang dia tak boleh berjalan, tak boleh apa ni kan. Jadi kalau nak bagi mandi, dia nak tukar pampers ke apa ke, mak ayah lah ni makin tak larat. Jadi saya salah seorang abang macam kena inisiatif untuk tolong mak ayah. Saya ada rumah tu mungkin bagi mak ayah senang sikit lah. Setiap kisah suka duka dan catatan penting ketika di awal kelahiran Mawadah turut disematkan dalam sebuah buku berjudul Mawadah yang Istimewa. Menulis buku ni memang totally disebabkan kami rasa kami perlu bukukan catatan kami semasa 2 tahun Mawadah di UK. Jadi buku ni betul-betul tentang apa yang kami lalui dengan Mawadah sebelum Mawadah dilahirkan, ketika Mawadah dilahirkan dan sepanjang 2 tahun kami berada di England lah. Harapan saya dan doa saya kepada anak saya Mawadah ni, saya harap dia akan terus membesar dengan sihat, kuat, happy dan memang harapan yang tak pernah padam. Saya harap dia dapat pimpin tangan saya dan seluruh keluarga kami masuk syurga dengan dia. Kita pun dah usahakan, saya rasa, untuk kerajaan bagi perhatian kan. Kalau tak salah saya dah ada apa yang kita panggil jawatankuasa penyakit jarang jumpa peringkat nasional, mungkin di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi itu adalah langkah-langkah baik yang telah dimulakan dan mungkin kerajaan melalui jawatankuasa ni boleh bagi perhatian lebih serius untuk iktiraf hak anak-anak ni kan. Penyakit jarang jumpa, of course dia orang perlukan perhatian daripada akses kesihatan kan, dan perhatian daripada doktor dengan lebih berbanding budak-budak biasa. Semoga semangat dan sikap positif keluarga Mawadah dalam menjalani kehidupan penuh cabaran ini boleh dijadikan contoh serta inspirasi buat semua. Nona mendoakan agar anak syurga ini sentiasa dilindungi dan seluruh keluarganya dipermudahkan segala urusan dalam membesarkannya.